Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright, kita akan pergi pada kelas kita hari ini. Mana tadi? Okay, kat sini. Alright, hari ini kita nak belajar. Kita ada 2 objektif pembelajaran. Okay, so teacher I will try to go as fast as possible. Tapi taklah laju sangat sampai korang tak faham. Okay, baik. Okay, kita tengok kat sini. Kita ada 2 objektif pembelajaran. Yang pertama menjelaskan dengan gambar rajah perubahan harga. Okay, the point here is ialah tentang perubahan harga yang menggambarkan perubahan dalam kuantiti ditawar. Okey. Yang ni gambar rajah dia macam mana? Yang ni yang kita dah belajar sebelum ni. Kejap kita nak turunkan ni. So that I have space to draw. Okey. Baik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang ni. Okey, tangan teacher ni agak tak stable. Okey, ni apa atas ni? Harga. Okey. RM. Harga RM. Very good. This one, bawah? Kuantiti unit. Okey, kuantiti dalam unit. Okey. Sekarang ni perubahan harga ni yang melibatkan kuantiti. Oh, okey. Yang ni teacher salah ni. Bukan ditawar, okey, ataupun di this one sekarang kita buat ni dululah, diminta. Sebab ini keluk teacher nak buat ni keluk permintaan. Keluk permintaan dia mesti ada D. Okay. How do you know this is keluk permintaan? Kalau harga murah, kuantiti dia banyak. Yes. Okay. Kalau harga dia tinggi, maka kuantiti dia sikit je. Tapi kalau harga dia rendah, orang nak beli banyak. Nampak tu? So that's why ini. Okay, baik. Kemudian kita kata bila ada perubahan harga. Okay, perubahan harga maknanya katalah daripada titik, katalah titik A ni kepada titik B ni. Okay, kalau pergerakan dari kalau pergerakan dari titik A ke B, tu harga naik ke harga turun? Harga turun. Okay, how do you know, Syafiqah? Sebab ni harga dia tinggi kan? Tinggi. Bila harga tinggi, kuantiti yang nak diminta adalah rendah. Yang ni kuantiti dia, ini harga dia rendah. So kat sini perubahan dia ialah yang ni P1, P0 lah. P0 ke P1 adalah harga turun. Menurun. Bila harga turun, kuantiti pun meningkat. Sebab lagi murah kan? Kuantiti dia. Keluk permintaan kita adalah pengguna ke pengeluar? Kita adalah pengguna, sayang. Kalau keluk permintaan, kita adalah pengguna Okey, tapi kalau sekiranya sekarang teacher nak tukar warna, pergerakan dari titik B ke A. Tu harga naik ke harga turun? Harga naik. Okey, harga naik iaitu daripada harga rendah kepada harga tinggi. Okey, maka kuantiti diminta akan menurun sebab harga dah mahal kan? So orang akan kurangkan. Okey, so ini menjelaskan objektif yang pertama. Itu teori. Okey, sekarang kita bincang teori nombor 2 ni. Alright, okey. Kita tidak. Okey, baik. Okey, menjelaskan penentu penawaran atau permintaan sebab hari ni kita nak cover dua-dua sekali. Okey, menyebabkan perubahan dalam penawaran atau
permintaan. Okey. Ini yang boleh tulis ni teacher beri drawing pad ni. Supaya teacher boleh mengajar online dengan lebih baik. Okay, now. Alright, so untuk ini, okay, seperti biasa, ini teacher ringkaskan saja. Ini kuantiti, ini price, jangan lupa zero. Ini ialah keluar apa sayang? Permintaan sebab bila harga tinggi kuantiti sikit. Bila harga rendah, kuantiti diminta banyak. Ini keluar apa? Penawaran. Kita, apa dia punya simbol? Penawaran. S. S stands for supply. D stand for demand. Demand permintaan. S supply penawaran. Okey, kenapa kita tahu ini adalah keluk penawaran? Sebab bila harga tinggi, penawaran maknanya kita, kalau permintaan kita pengguna, kalau penawaran kita pengeluar. Okey, bila harga tinggi, of course kita nak keluar banyak. Bila harga rendah, tentulah kita nak keluar sikit. Kenapa harga tinggi kita nak keluar banyak? Siapa bila? Sebab nak untung. Untung kan, harga tengah mahal, kita keluarlah banyak-banyak. Tapi kenapa bila rendah, harga rendah kita keluar sikit? Sebab tak nak rugi. Sebab untung margin dia sikit sangat kan. Rugi macam tak berbaloi nak keluar banyak-banyak kan. Sebab untung sikit je kan. Okay. So you all jangan hafal, ni kena naik ke atas ke kanan, ni turun ke bawah ke kanan. Jangan hafal. Kena faham. Dan jangan lupa ni ialah apa? Titik apa tu? Titik keseimbangan. Titik keseimbangan. E maknanya equivalent, seimbang. Apa maksud titik keseimbangan? Orang katalah macam ni kuantiti ditawar sama dengan kuantiti diminta. Yes, katalah harga RM5. Bila harga RM5, permintaan yang nak beli berapa? Yang nak beli berapa? Ni tak jelas ke? 15. Ni okey, tak jelas. Sekejap. Padam, kita tulis balik. Yang nak beli katalah nampak berapa tu? Berapa? 100 kan? 100. Nak jual pada harga RM5 ni juga, pengeluar nak keluar berapa? 100. 100 juga. Okey, nampak tak ni? Demand kat sini 100, supply pun kat sini 100. Sebab itulah dia panggil equivalent. Titik keseimbangan sebab seimbang. Yang nak beli sama banyak dengan pengeluar. Okey, jelas? Okey, apa yang menyebabkan perubahan dalam penawaran atau permintaan? Perubahan dalam penawaran bermakna keluk permintaan bergerak ke kanan. Ni dah jadi DO. Bergerak ke kanan, iaitu ni permintaan meningkat ke berkurang? Meningkat. Atau dia bergerak ke kiri. Katalah ni D2. Ini permintaan meningkat ke berkurang? Berkurang. Atau, kita guna warna lain lah pula. Atau kita cakap pasal keluk penawaran ni, dia bergerak ke kiri. Kalau dia bergerak ke kiri, penawaran meningkat ke berkurang? Cuba tengok. Kata RM5 ni tadi. RM5 penawaran tadi berapa? 100. Sekarang RM5 penawaran makin banyak ke makin sikit? Makin sikit. That's how you know permintaan tu meningkat ke berkurang. Boleh nampak? Boleh. Tapi kalau dia bergerak ke kanan. Ni SO lah. Ni dah jadi SO. Ni jadi S1. Nama tu tak kisah. Yang ni jadi S1 tu S2 pun tak apa. Okey, bila dia bergerak ke kanan, maknanya penawaran bertambah ke berkurang? Bertambah. Okey, asalnya RM5, penawaran berapa? 100. Sekarang ni bila keluk penawaran bergerak ke kanan, sekarang penawaran berapa? Dia dah shift. Nampak tak tu?
Katalah ni ialah 200. So bertambah. Okey, faham tak? Okey. Faham. Soalan. Teacher akan banyak bagi soalan untuk tengok korang faham atau tidak. Cuba terang balik kenapa, apakah yang menyebabkan pergerakan A dari B, A ke B atau B ke A? Perubahan apa tu? Perubahan harga. Pandai. Nak ajar korang. Perubahan apa? Perubahan harga. Perubahan harga. Okey, ni. Perubahan harga. Okey. Baik. Sekarang ni dia bergerak ni, kalau bergerak ni ada banyak sebab. Okey, kejap Okey. Okey. Kita dah belajar dulu kalau perubahan harga. Okey. Kalau perubahan harga dia akan bergerak atas keluk tu sendiri. Sama ada dari A kepada B atau B kepada A. Kalau penawaran pun sama. Okey, ni kita ringkaskan je ni. Okey, sama ada A ke B ataupun B ke A. Ini adalah ini supply. Okey, ni price, quantity, 0. Okey, ni kita ringkaskan sebanyak cepat. A price, 0, quantity. Okey, jadi ini perubahan harga yang menyebabkan perubahan pada keluk apa ni? Permintaan. Ini juga adalah perubahan harga menyebabkan perubahan dalam keluk penawaran. Bila harga rendah, kita nak keluar sikit. Bila harga tinggi, kita nak keluar banyak. Yang ni, bila harga tinggi, kita nak beli. Bukan keluar. Kita nak beli sikit. Bila harga rendah, kita nak beli banyak. Okey. Tetapi, kalau perubahan dalam keluk, macam yang tadi tu, keluk tu sendiri berubah. Sama ada DO ke D1 atau D2 atau kita warna kejap, atau yang ni supply kan, sama ada dia bergerak ke S1 atau S2. Ada beberapa sebab. Ini sebab dia satu je, iaitu perubahan harga. Okey. Okey, tapi yang ini ada banyak sebab. Okey, kita berikan. Apa sebab perubahan? Kalau permintaan. Ingat tak kita belajar dulu? Okey, pertama cita rasa. Okey, lepas tu ada lagi apa lagi? Pendapatan. Sorry lah, temperature ni. Apa? Dasar kerajaan. Baguslah korang. I love you. Lagi? Jangkaan harga masa depan. Pandai. Jangkaan harga masa musim, cikgu. depan. Wah, bagus. Musim. Okey. Faktor harga barang lain. Faktor harga barang lain. Aduh, mana tak muat dah ni. Okey, penawaran. Apa pula? Dia ada yang sama, ada yang lain. Penawaran ni dia bergerak pasal apa? Ingat balik. Cita rasa. Cita rasa permintaan tu yang penawaran ni contohnya kita sebagai nelayan, petani. Cuaca lagi. Tingkat teknologi. Yes, very good. Tingkat teknologi. Contohnya kita beli mesin yang canggih. So pengeluaran kita makin banyak ke makin sikit? Banyak. Bila makin banyak, penawaran akan bergerak ke kanan. Kalau mesin rosak, tingkat teknologi turun. Dia akan bergerak ke kiri. Okey, boleh lagi? Lagi apa? Matlamat pengeluar. Yes, very good. Matlamat pengeluar. Ada pengeluar memang dia nak keluar banyak. So, pengeluar. Jadi, dia akan, keluk penawaran akan ke kanan. Ada pula, dia memang nak keluar sikit, dia nak kurangkan. So, keluk penawaran akan ke kiri. Sekali lagi.
Ya Dasar Allah. kerajaan. Dasar kerajaan. Ya, bila dasar kerajaan ni, ni sama ya, dua-dua kerajaan. Contohnya kerajaan naikkan cukai dan sebagainya, penawaran pun berkurang. Bila kerajaan turunkan cukai, penawaran pun bertambah kan? Okey, baik. Sorry lah for my handwriting. Okay, now. Kita pergi pada apa ni? Soalan teng. Okay. Baik. Soalan. Syarikat X mengimport mesin moden dari India. Apakah kesannya kata pasaran? Soalan pertama. Situasi ni menyebabkan keluk permintaan ke keluk penawaran yang bergerak? Penawaran. Kenapa? Siapa jawab tu? Haikal. Kenapa penawaran Haikal? Sebab dia syarikat. Dia firma. Yes. Very good syarikat. Okay. Okay. Baik, syarikat kan? Jadi bila syarikat, maka bila syarikat penawaran. Alright, so dia akan efek kita punya penawaran. Penawaran sekarang kelas. Soalan. Next question. Penawaran akan bergerak ke kanan ke penawaran bergerak ke kiri? Kanan. Kenapa? Teacher nak tanya orang lain pula jawab. Kenapa gerak ke kanan? Okay. Siapa yang jawab? Sebab tingkat teknologi tu berkembang, cikgu. Bila berkembang maka kita boleh keluar lebih banyak. Alright, very good. So keluk penawaran akan bergerak ke kanan. So this become SO. So the new one will become S1. Suara teacher kena jelas? Jelas semua? Jelas. Okay, sekarang ni soalan kedua, kesan. Ada dua kesan. Kesan pertama atas apa? Kesan kedua atas apa? Cuba jawab. What? Ni ulang kaji ke ni? Okey, dalam gambar raja ni ada satu. Gambar raja asalnya ada satu tertinggal. Apa tu? Titik keseimbangan. Very good. Ni titik keseimbangan. Okey, oleh kerana dah ada baru ni kita panggil I kosong. So sekarang dah ada apa? I1. Yes. I1. Apa yang korang nampak kesan? I1, sorry. Yap, I1. Apa yang korang nampak kesan? Harga dengan kuantiti dia dah berubah. Very good, Azika. Harga dia macam mana? Harga dia berkurang. Okey, baik. Macam mana kita tahu berkurang? Okey. Sebenarnya teacher nak share Jamboard ni dengan korang. Korang nak lukis ke? Tak apalah cepat. Next class teacher akan share Jamboard. Mana korang yang lukis. Okey. Lupa nak bagi link Jamboard ni. Alright, now. So sekarang ini harga baru ke harga asal? Harga asal. Harga kita tulis apa? Kita tulis apa? Harga P0. Yes, very good. PO. Ni bawah ni apa? P1. Q1. QO. Ni Q asal. Ni kuantiti asal, harga asal. Okay, sekarang bila keluk ni bergerak ke kanan, dia dah ada satu titik keseimbangan yang baru. Okay, dan kita ada harga yang baru. Ni apa kita tulis? P1. Okay, apa berlaku pada harga ni? Harga turun. Tengok Q pula. Ini Q1. Apa yang berlaku kepada harga? Peningkatan kuantiti. Okey, harga memanglah naik sebab kita ada mesin moden, betul tak? Kuantiti memang naik sebab kita ada mesin
Modern. So Modern. kita boleh keluar lebih banyak. Bila kita keluar lebih banyak, bila barang dah banyak dalam pasaran, apa berlaku pada harga? Akan turun ke titik keseimbangan je. Ya, harga akan turun. Titik keseimbangan akan turun, harga akan turun. So bila kita keluar banyak, iaitu keluk penawaran ni shift ke kanan, bergerak ke kanan. Okey, kerana kita keluar banyak, kuantiti banyak, maka ini akan menyebabkan harga turun. Kan? Macam kat pasar lah. Kalau ramai orang jual, apa berlaku? Harga akan Dia nak kurangkan harga. sebab kita kena compete dengan orang lain kan. So harga akan turun. So benda ni akan berlaku secara semula jadi. Alright, pass, lulus. Lepas ni ada satu lagi soalan. Ada siapa-siapa nak jawab? Kita try sorang-sorang tengok. Okay, yang ini. Okay, yang bahagian bawah tu teacher nak tutup dulu. Kita lagi ada surprise. Siapa nak jawab ni? Tadi teacher dah dengar. Mukmin ada tak? Mukmin? Are you there? Mukmin? Mukmin ada tak? Mumin tak ada Iko. Okay, siapa yang ada? Siapa yang ada? Siapa je? Siapa lagi yang ada? Okay, kita nak kena check ni. Siapa yang ada? Apilah. Arif Imran? Arif Imran, where are you? Unmute please. Yes? Okay, are you there Arif? Okay, apa yang tertinggal dalam gambar rajah ni Arif? Apa yang tertinggal dalam gambar rajah ni? Titik keseimbangan. titik E. Okay. Baik. Sekarang ni Arif kaki tangan kerajaan. Dapat bonus hari raya. Apa kesannya pada pasaran? Sekarang ni kita nak tanya. Kesan ni sekarang ni kesan pada permintaan ke penawaran? Bila kaki tangan kerajaan dapat bonus. Permintaan teacher. Very good. Permintaan. Apa berlaku pada keluk permintaan? Dia bergerak ke kanan. Very good. Okay. So dia akan bergerak ke kanan. Okay. Tangan teacher tak berapa stable. Right. So ini akan jadi di apa? Yang asal ni? DO. Very good Arif. DO. Ini akan jadi apa? D1. Tak apa je. D1. Okay Arif. Apa lagi? Ni sekarang jadi apa ni? E apa ni? Itu jadi EO teacher. E kosong. Ni jadi apa Arif? Arif Imran. E1. E1. Okay. Cuba cerita kat teacher. Apa dua kesan yang berlaku tu Arif? Permintaan meningkat. Permintaan meningkat dan Titik keseimbangan. titik keseimbangan. Okay, dia ada 3 kesan sebenarnya. Satu, titik keseimbangan berubah. Bergerak dari, dia ada 3 kesan Okay, 1, 2, 3. Yang pertama tadi titik keseimbangan bergerak dari E0 ke E1. Yes, E0 ke E1. Very good. Kedua, apa kesan dia? Okay, apa yang ni? Harga keseimbangan je. Nampak ni Oleh kerana teacher lupa nak share link Jamboard ni, teacher buatkanlah. Tapi next kelas korang kena lukis. Okay, baik. Apa yang berlaku pada harga ni Arif? Meningkat daripada E0 ke E1. Yes, the first one original is P0. Sekarang jadi P1. Iaitu satu peningkatan. What about the quantity? What happened? Bertambah tu. Bertambah. Daripada Q0 ke Q1. Alright, Q0 kepada Q1. Q0, Q1. Okay, so apa teacher nak tulis dekat sini? Kesan kedua ialah harga Keseimbangan. Okay, harga keseimbangan
Ataupun harga saja pun boleh ya. Harga meningkat dari P0 ke P1. Kalau soalan ni ada, contohnya dia tulis ni RM100, ni RM150, korang bubuhlah nilai dia. Okey. Yang ketiga apa dia tadi Arif? Kuantiti. Kuantiti akan apa kata pada? Meningkat dari Q0 ke Q1. Meningkat dari Q0 ke Q1. Kalau soalan tu ada nilai, kita bubuh katalah ni 100, 110. Dari 100 ke 110. Okey. Logik di sebalik ni ialah apabila permintaan meningkat, yang ni adalah disebabkan oleh sebab apa tadi? Tadi kita ada sebut, yang ni sebab apa tadi? Kalau permintaan? Kan ada banyak sebab-sebab tadi kan? Kalau permintaan gerak tadi kan? So ni yang mana tadi? Pendapatan. Very good. Pendapatan. Bila pendapatan meningkat, maka orang akan beli lebih. So, keluk permintaan akan bergerak. Bila keluk permintaan bergerak ke kanan, maknanya orang beli lebih, kuantiti lebih. Bila orang beli lebih, maka harga secara automatik akan naik dengan sendiri harga pasaran. Okey. So, ni 3 kesan. Okey, 3 kesan. Dalam exam, korang akan diberi soalan-soalan macam ni. So, korang kena fikir. Alright, soalan bonus. Yang ni pun kita dah belajar. Ini tingkat yang nombor 1 ni tingkatan 4, ini tingkatan 5. Bilakah kerajaan menggunakan strategi ni? Iaitu memberi bonus kepada kajian kerajaan. Siapa boleh jawab? Musim perayaan. Musim perayaan. Okey, teacher. Buka lagi jawapan lain, teman-teman. Cita rasa pengguna. Cita rasa pengguna. Belum dapat lagi apa teacher nak. Orang lain. Semua cuba. Cepat. Lagi yang lain. Lain. Bila kerajaan bagi bonus? Okey, teacher nak tanya Haikal. Haikal, where are you? Ya, saya ada. Okey, Haikal. Sekarang ni kita sedang mengalami situasi apa? COVID-19. Kita pernah bincang kan? Bila COVID-19 ni, dia menyebabkan rakyat apa? Rakyat tidak dapat bekerja. Pendapatan rakyat menurun. So, apa kerajaan buat untuk mengatasi masalah ni? Memberi pelbagai jenis bantuan. Meningkatkan perbelanjaan. Meningkatkan perbelanjaan kerajaan. Bagus. Apa bantuan yang kerajaan bagi yang PM umum baru-baru ni? Bantuan pakej rangsangan ekonomi. Pandai. Pakej rangsangan ekonomi. Nickname Prihatin kan? Ada Prihatin 1, Prihatin Pasal 2. Kerajaan sedang bagi duit pada orang ramai kan? Supaya apa? Supaya dapat memaksimal kebajikan rakyat. Dia supaya permintaan meningkat. Sebab sekarang ni permintaan turun. Bila permintaan turun sebab COVID-19, so ekonomi pun turun. So untuk boost balik ekonomi, kerajaan bagi pakej tantangan ekonomi, maka ini akan meningkatkan permintaan. Jelas semua? Jelas. Okey, cuba jawab balik. Bila kerajaan menggunakan strategi ni, apa strategi ni? Meningkatkan pendapatan rakyat. Bila kerajaan guna strategi ni? Deflasi. Bila ada kemelesitan ekonomi. Bagus. Siapa jawab tu kemelesitan ekonomi? Siapa jawab tu? Haikal. Kemelesitan Ekonomi. Okey, sorry. Ini menjawab soalan bawah ni kan? Bukan jawab atas tu. Okey. Alright. Okey, jelas semua? Jelas. Bila kemelesitan ekonomi, maka kerajaan kena pump duit dalam pasaran supaya permintaan akan
meningkat. So, Meningkat. ekonomi akan hidup balik. Bila ekonomi hidup balik, bisnes hidup balik. Bila bisnes hidup balik, dia ambil balik orang bekerja. Nampak tak? Bila orang bekerja, orang ada duit, orang boleh belanja, ekonomi akan hidup. Alright. Soalan seterusnya. Wah, banyak soalan teacher ni petang ni. Okay, soalan seterusnya. Kos buruh di pasaran meningkat. Apakah kesannya kepada pasaran? Okay. Ada volunteer tak nak jawab ni? Salah tak apa? Yang ni teacher ambil siapa-siapa je. Semua kos buruh di pasaran meningkat. Okay, ataupun semua jawab lah. Alright, kos buruh pasaran meningkat. Ini macam tadi juga kita tertinggal. Kita tertinggal apa tadi? Titik keseimbangan. Yes, titik keseimbangan. Okay, kos buruh ni dia menyebabkan permintaan ke penawaran bergerak. Keseimbangan. Dia menyebabkan permintaan ke penawaran bergerak. Fikir. Kos buruh. Penawaran kot. Penawaran. Kenapa ada kod tu? Buruh ni dia melibatkan Penawaran dia. penawaran sebab buruh ni orang yang mengeluar ni itu adalah kos buruh adalah sebahagian daripada apa? Kos Pengeluar. Kos operasi. So kos operasi bila kos buruh ni meningkat, kos operasi akan apa? Meningkat ke menurun? Kos operasi akan meningkat ke menurun semua? Meningkat. Bila kos operasi meningkat, penawaran ni bergerak ke kiri ke kanan? Kos buruh di pasaran meningkat. Ke kiri bisa. Kenapa ke kiri? Ke kiri. Atira, betul? Kiri. Betul. Ke kiri. Okay, kenapa ke kiri? Okay, sekejap with my shaking hand. Ke kiri. Okay, so ni dah jadi S0. S0 ni S1. S1. Kenapa ke kiri? Sebab kos operasi meningkat. Bila kos operasi meningkat, kita boleh keluar lebih banyak ke kita keluar lagi sikit? Keluar lagi banyak. Sayang, kos operasi meningkat. Maknanya kan, kos buruh. Sebelum ni kita bayar satu hari RM80. Sekarang dah naik. Satu hari kena bayar bangla RM100. Kita punya pendapatan kan terhad. Ingat tak kita belajar? Ingat. Pendapatan kita terhad. Jadi kita paksa bayar buruh lebih. So boleh tak kita keluar? Jadi kita akan meningkatkan pengeluaran ke kita kurangkan pengeluaran? Atira, cuba fikir. Kita akan meningkatkan pengeluaran ke mengurangkan pengeluaran? Mengurangkan. Yes, sebab kita kena bayar lebih pada bangla tu. So, kita tak boleh beli, contohnya kita tak boleh beli bahan mentah banyak. Betul tak? Sebab dah bayar tu, jadi kos pengeluaran, sebab tu dia punya keluk penawaran akan bergerak ke kiri. Alright, apa kesannya? Ada berapa kesan tadi kelas? Merah pula. 3, bagus. Ada 3 kesan. Okay, kesan pertama apa? Titik keseimbangan berubah. Yang ni daripada I0 kepada I1. Okay, baik. Yang pertama, titik keseimbangan berubah. Betul? Dari I0 kepada I1. Alright. Kesan kedua. Harga meningkat. Okay, macam mana kita nak nampak? Kita kena ni lah. Kalau dalam exam, kena tulis ni semua ni. Yang teacher lukis ni semua kena tulis Okay. Baik, what about quantity? Ini apa ni? QO ke Q1 yang ni? QO. Boleh je. Ni daripada I0 kan? Ni ialah Q0. Ni daripada I1 kan? QO. Ni Q1. So, QO ke Q1 dia meningkat ke menurun? Menurun.
Kuantiti keseimbangan. Betul lah tadi ada orang cakap harga keseimbangan, kuantiti keseimbangan. Kena tulis keseimbangan. Tapi saya cakap tak perlu kan. Yang ni apa ni? Ni daripada E kosong kan? So ni apa ni? Ni apa ni? P kosong. Yes. P kosong. P kosong. Ni apa? P1. 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 So harga naik ke turun? Naik. Naik. Harga akan naik. Bila dia logik dia apa? Logik dia bila barang sikit maka harga akan Naik. betul tak logik? Logik tak? Okay, so yang pertama apa kesan dia? Kuantiti Menurut. keseimbangan menurun. Teacher, keseimbangan tu memang kena tulis. Eloknya tulis lah. Dari tapi tak ada perkataan keseimbangan apa. Okey. Dari Q0 ke Q1. Kalau soalan dia tulis ni 100 ni 80 tulis ya. 100 ke 80. Okey. Lepas tu harga pula. Okey. Harga keseimbangan. Kalau tak tulis keseimbangan boleh mendapat markah lagi. Tapi elok tulis. Okey. Turun ke naik? Perkataan turun ke naik ke tu penting Harga keseimbangan naik. Menaik. Menaik. Naik dari kalau ada tulis ke situ 100 ke 110 tulis. Sekarang ni tak ada, kita tulis dari PO ke P1. P1. Alright. Ni jelas? 3 Bila dia minta kesan atas pasaran, ni. Kesan atas pasaran kena bagi berapa jawapan kelas? 3. Right. Lepas ni dah pandai dah. Sekarang kita buat dengan cepat. Kerajaan menaikkan kadar cukai pendapatan peribadi. Cukai pendapatan peribadi. Ni memberi kesan pada apa? Permintaan ke penawaran? Permintaan. Kenapa? Permintaan. Kenapa permintaan? An. Kenapa permintaan? Sebab pendapatan. Sebab Yes. kerajaan menaikkan cukai pendapatan. Jadi kita punya apa kesan dia? Pendapatan apa Siapa boleh lengkapkan? BG ni apa? Pendapatan? Pendapatan boleh guna. Very good. Pendapatan boleh guna kita sekarang meningkat ke menurun? Bila naik cukai ni? Menurun. Menurun. Sebab cukai dah tinggi kan? Menurun. Bila pendapatan boleh guna ni menurun, maka kita apa yang bergerak? Kalau permintaan ke penawaran? Permintaan. Permintaan. Gerak ke kanan ke kiri? Permintaan. Ke kanan ke kiri? Ke kiri. Kiri. Sebab Kiri. pendapatan boleh guna kita dah kurang. So sekarang ni jadi DO. Ni E1. D1. Ni jadi apa? E1. Okay. Boleh tak kita jawab macam tu? Dah lengkap belum? Belum. Kena buat apa lagi? Belum. Price, quantity. Garis Price dot and tu quantity. wajib. Sebelum tu ada satu lagi teacher tertinggal. Ada satu lagi benda yang teacher tertinggal. Apa dia? Ni. Ni wajib. Ni wajib. Tapi kalau tak ada pun, teacher tengok, ni DO. Ni D1. Dah okey dah? Faham tak? Sebab dah nampak dia menurun. Tapi kalau korang tak label, arrow pun tak ada, hilang markah. Okay? So, yang ini ialah apa? Okay. Ini ialah Q apa ni? Q1. Q1 sebab dia datang daripada E1. Ni ialah apa? QO. QO. Okay. So, dia bergerak ke mana tu? Ke kiri. Ke kiri. Yalah, kuantiti makin sikit lah. Sebab apa? Sebab kita punya pendapatan boleh guna dah menurun. Kenapa turun? Menurun. Sebab cukai pendapatan peribadi dah
Naik. Naik. So, bila permintaan menurun, apa berlaku pada price? Ni apa ni? P apa ni? Ni P apa ni? P1. P1. Ni? P kosong. Yes. So, harga apa berlaku pada harga? Harga turun. Harga turun. Bila orang kurang beli, maka harga pun turun. Dia akan berlaku secara semula jadi. Okey, baik. 3 kesan tadi. Titik keseimbangan akan apa tadi? Apa perkataannya? Berubah. Dari I0 kepada I1. kepada my pen is not working very well. I1. Okey. Dua. Kuantiti keseimbangan, teacher tak payah tulis Kuantiti keseimbangan akan apa? Menurun. Menurun. Daripada? Q0 ke Q1. Yang ketiga? Harga akan menurun. Menurun dari? P0 ke P1. Tara! Soalan cepu mas. Bilakah kerajaan menggunakan strategi ni? Strategi apa ni? Inflasi. Untuk menaikkan cukai pendapatan. Okey, bila? Inflasi dia. Yes, bila tu? Bila berlaku inflasi. Kenapa inflasi tu makna apa? Kenaikan harga barang dan perkhidmatan secara terusan. Very good. Lengkap lah tu. Barang dan perkhidmatan. Siapa tu? Siapa yang cemerlang tu? Okey. Siapa yang jawab tadi tu? Teacher tak cam bagi suara. Haikal, bukan Haikal kan? Okey. Saya, teacher, saya. Inilah. Okey, inflasi Inflasi maknanya kenaikan harga barang yang berterusan. Permintaan tinggi kan? So, macam mana kerajaan turunkan permintaan dengan menaikkan kadar cukai. So, ini kita kaitkan ini tingkatan 4, yang ini tingkatan 5. Okey. Dah boleh lah tu. Ni semua soalan kebat ni. Ada lagi ke? Alright. Baik. Tara, ini juga untuk menguji apa yang korang faham. Harga ikan di pasaran melambung di musim perayaan. Apakah kesannya kata pasaran ikan? Siapa boleh jawab dengan betul? Ni macam tadi lah, tertinggal. Siapa boleh jawab dengan betul, nanti naik sekolah boleh claim dengan teacher. Apa yang berlaku? Keluk penawaran. Ni keluk permintaan. Keluk permintaan je. Keluk permintaan bukan? Keluk penawaran bukan? Ayu. Ayu. Bukan dia musim ke teacher? Ni? Bukan dia musim ke? Musim kan permintaan. Okey, sekarang ni apa faktor dia? Bukan musim je. Musim perayaan. Sekarang faktor dia apa? Faktor apa? Harga ikan. Harga ikan. So macam mana tu? Harga akan? Harga melambung kan? Dia sebenarnya ni pergerakan atas titik. Dia tak melibatkan pun keluk penawaran ni. So daripada titik A kepada dia bergerak atas keluk tu je. Harga daripada rendah, katalah kilo ni RM8 sekilo, sekarang dah naik RM12 sekilo. Bila harga naik, apa berlaku pada kuantiti? Kuantiti akan berkurang. Katalah sebelum ni orang beli 10 kg. Sekarang ni dah naik 12, belilah 4 kg je lah, mahal. Kan, buat laksa separuh je. Okey, macam tu lebih kurang. So, maka kuantiti akan turun. Apabila harga naik, kuantiti akan turun. Ini faktor apa? Harga. So, bila jawab soalan tu kena tengok betul-betul apa faktor dia. Itulah unsur kebat dalam